Alright. So, kita tengok ini contoh kawan awak. Okey, so kita tengok March 1. Okey, March 1 memulakan perniagaan dengan membawa masuk modal dengan pecahan yang berikut. Okey, bagi yang belum buat, okey, pastikan modal ni mesti ikut dalam profil. Okey, kalau yang ini apa kita nak masuk sebagai apa ni? Nak masuk mana? Buku tunai, nak masuk jurnal jurnal khas? Tolong beri idea. Sebab ni sebenarnya boleh buat sendiri ni, tapi kita kan baik nak bagi tahu awak juga. Okey, March 1 ni kita nak masuk dalam mana? Memulakan perniagaan ayat dia. Memulakan perniagaan. Cepat-cepat. Nak masuk mana? Buku tunai, jurnal jurnal pulangan, jurnal belian, jurnal jualan. Jurnal. Yes, that's right. So kita masuk dalam jurnal Okey, ada lain tak selain jurnal Selain jurnal ada lagi tak? Kita ada ramai yang masuk hari ni. Tolonglah bagi idea sama-sama supaya kita dapat sambil tu kita belajar. Ulang kaji. Okey, lagi. Yes, buku tunai. Sebab apa kena ada buku tunai? Tidak ada tunai di bank dan tunai di tangan. So, masukkan juga ruangan tu dekat dalam buku tunai. So, ada dua Okey, jurnal dan buku tunai. Okey, yang pertama adalah membeli peralatan kedai secara kredit. Nak masuk mana? Beli peralatan kedai. Beli peralatan kedai di mana? Jurnal belian. Kita beli apa kat sini? Kita beli peralatan kedai tau. Bukan kita beli barang niaga. Ingat, dalam jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan melibatkan barang niaga. So, kali ini adalah membeli peralatan kedai secara kredit. Kita beli aset bukan semasa. So, nak masuk mana? Masuk mana ni? Boleh masuk buku tunai ke yang ini? Boleh masuk buku tunai tak yang ni? Tolong respon kawan-kawan yang lain. Kalau tak ni tekan sampai pukul 1 pun kita tak habis. Cepat. Membeli peralatan kedai nak masuk mana? Ini revision tingkatan 4. Membeli peralatan, membeli aset bukan semasa secara kredit. Nak masuk mana? Buku tunai boleh ke? Hello. Kalau drag macam ni saya rasa saya tak dapat nak share video ni. Malulah saya kan. Saya cakap awak tak nak respon kat saya. Takkan ada berapa orang dekat dalam ni? Ramai ni. Berapa ramai manusia dekat dalam ni tak nak respon. Beli peralatan kedai nak masuk mana? Jurnal Yes, jurnal Kenapa nak masuk jurnal Sebab dia tak boleh masuk jurnal khas. Of course dah tolak jurnal khas, semua berkaitan barang niaga. So tak boleh masuk. Okay. So kemudian buku tunai tak boleh masuk sebab ini adalah secara kredit. Okay. Kesilapan satu lagi, dekat sini bukan yang contoh ni je yang buat. Kebanyakannya memang ramai. Semua orang buat kedai perabot. Tolonglah, kedai perabot mana ada jual tong gas. Okay, so saya tukar nama perniagaan dia tu, saya buang perkataan perabot tu. Okay, kebanyakannya memang saya tukar. Kalau yang saya tukar tu, boleh tanya baliklah kenapa. So, ni masuk jurnal okay. Kemudian, 1 Mac bayar deposit kios. Secara tunai. Kalau secara tunai masuk mana? Buku tunai. Yes, apa saja berkaitan tunai dengan bank masuk buku tunai. Okey, kemudian beli barang niaga. Baru kata beli barang niaga. Beli barang niaga masuk di mana? Jurnal belian. Yes, jurnal belian. Yang lain boleh buka mic. Ada masalah. Tak buka mic. Okey, kemudian 1 Mac membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan sebanyak RM240. Okey, ni nak guna apa pula ni?
Ni nak bayar secara apa? Siapa boleh bagi ni? Saya rasa saya ada mention hari tu. Ada tak mention nak bayar secara apa? Kita akan buat bayaran secara tunai. Okey, untuk lesen perniagaan, kita akan bayar secara tunai. Melainkan nanti kalau ada perubahan, nanti saya akan mention, balik semula lah. So, bila bayar secara tunai, masuk dalam buku tunai. Alright. Nombor 2, membeli barang niaga lagi. Beli barang niaga. Ni, invoice ni. So, masuk mana? Jurnal belian. Yes, jurnal belian. Okey, so nombor 2 ni mengeluarkan inventory tak perlu sebab kita dah masuk dalam buku tunai. Dalam apa? Ni dah masuk dekat dalam kad inventory kan. So dia tak perlu lagi. So tak perlulah. Kita hanya masuk record dalam buku catatan pertama. Okey, yang seterusnya belian tunai. So belian tunai masuk mana? Buku tunai. Yes, alright. So sama juga dengan yang ini. So masuk buku tunai. Alright. Okey, kemudian 3 Mac membayar tempahan logo secara tunai. Masuk mana? Buku tunai. Yes, buku tunai. Kemudian 5 hari bulan kita ada pulangan barang niaga. Okey, kita tengok kita pulangkan barang. Okey, so bila kita pulang tu maksudnya kita belilah barang tu. Sebab itu kita pulang. Jadi nak masuk dalam jurnal apa ni? Jurnal pulangan apa? Barang belian. Pulangan? Belian. Yes, that's right. Jurnal pulangan belian. Okey, 7 Mac merekodkan jualan tunai. Ada je perkataan tunai masuk apa? Ada perkataan tunai masuk sebagai dalam Buku tunai. yes. Good. Okey, so ini saya tak masuk saya tak baca mengeluarkan inventory tu. Okey, 8 hari bulan. So kita repeat balik. Beli barang. So masuk buku tunai lah. Okey, beli barang niaga. Invoice 8 Mac. So kita ulang balik. Okey, yang tadi. So ini akan masuk jurnal belian. Okey, masuk jurnal belian. Okey, ulang lagi. Dia banyak kali ulangan. So ini juga masuk dalam jurnal belian. Okey, mendepositkan tunai RM900 ke dalam bank menggunakan mesin deposit tunai. Ada perkataan tunai tak? Ada kan? So, masuk dalam buku tunai. Okey, tapi yang ni saya kena highlight. Okey, bila mendepositkan tunai masuk dalam bank, ini catatan apa kita panggil? Nak panggil dia catatan apa? Masuk duit kita. Yes, pandai. Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri. Saya tak boleh tepuk tangan sebab saya ada mata, saya ada mulut hari ni. Okay. So, catatan kontra apa saja kita masukkan duit dalam bank. So, itu adalah catatan kontra dalam buku tunai. Okay, membekalkan burger kepada koperasi. Okay. Kita kalau bekalkan tu maksudnya kita jual. Betul tak? Jual guna invoice. So, jual secara kredit. So, masuk dalam apa? Jurnal jualan. Yes, jurnal jualan. Alright. Membayar gas, memasak isian semula secara tunai. Masuk? Buku tunai. Okay, alright. Buku tunai. Okay, ini kalau kita tengok, ini dia membayar gas, memasak isian semula. Ini belanja yang kita keluarkan, kita rujuk kepada bahan api. Okay, bahan api. Belanja bahan api. Kita beli gas ke, kita beli starter ke. So, bahan api lah.
Nanti bila buat dalam buku tunai, dia punya ayat dia bahan api. Okey, 12 Mac menjelaskan sepenuhnya dengan cek. Okey. Kita bayar dengan cek. Masuk mana? Saya tak dengar pun suara lelaki hari ni. Okey. Masuk mana? Buku tunai. Yes, buku tunai. Cek dengan tunai masuk buku tunai. Okey, membayar tempahan ke rentang untuk promosi kedai. Okey. So kat sini ada tunai dan cek kan. So ada je tunai dengan cek tu masuk terus dalam buku tunai. Okey, cuma ruangan saja beza. Nak masuk lajur tunai ke lajur. Okey, merekodkan jualan tunai. Betul tak tadi ulangan. So masuk dalam buku tunai. Okey. Dan 14 hari bulan menerima cek. So dapat cek. Dalam mana dapat cek? Buku tunai. Yes. Wah, inilah orang pertama yang saya dengar suara. Pun ada juga suara dia. Saya tak. Okey, membayar upah kepada pembantu kios secara tunai. Okey, yang ini kita masuk dalam buku tunai. Ada je perkataan tunai masuk buku tunai. Okey, benda senang kita senangkan. Beli barang niaga ada invoice. Okey, belian. Okey, cikgu memang kena laju sikit. Sebab dia dah ulangan Belian tunai. Awak pun jawablah laju sikit. Belian tunai. Buku tunai. Good. Alright. Beli barang niaga ada invoice. So, journal belian. Okay. Okay. Ni lagi satu. Mendeposit. Tapi dia guna slip wang masuk kan. So, sama macam buku tunai. Ini adalah catatan kontra. Okey, ulang lagi. Membekalkan. Membekalkan sama maksud dengan menjual. So, journal jualan. Okey. Belian tunai masuk buku tunai. Alright. Sekarang menjelaskan sebahagian invoice. Ada tunai dengan cek. So, masuk buku tunai. Awak faham tak maksud menjelaskan apa? Faham tak maksud menjelaskan? Menjelaskan maksudnya membayar. Okey? Selalu kita sebut menjelaskan bayaran, menjelaskan hutang. Okey? Itu dia membayar maksudnya. Okey, 20 Mac ada pinjaman daripada Bank Islam bernilai RM20,000. So, nak masuk mana yang ni? Nak masuk mana? Kawan-kawan. Nak masuk mana? Menerima pinjaman daripada bank bernilai. Buku tunai. Yes, betul. Buku tunai. Okey, oleh kerana kita dapat duit, okey, menerima pinjaman ni maksudnya kita dapat duit. Kita dapat duit maksudnya dekat bank. Dapat duit daripada maksudnya duit tu masuk terus dekat dalam akaun bank kita. Alright. Okay. So 20 tak ada. 21 hari bulan jualan tunai. Kita record dalam buku tunai. Okay. Sama juga menerima bayaran dengan cek. Ini buku tunai. Alright. Okay. 22 hari bulan. Ulangan lagi. Deposit tunai. Kita buku tunai. Ini adalah kontra. Okay, membekalkan burger. Sama maksud menjual. Okay, jual. Jual maksudnya journal jualan. Membeli barang membeli barang niaga secara kredit lagi. Beli, journal belian. Okay, belian tunai masuk
buku tunai. 27 hari bulan, beli barang niaga, ulang lagi. Cuma nombor je lah yang beza ke sini. So, beli barang niaga, jurnal belian. Alright, 28 hari bulan ada mengikut jualan tunai. Kita akan masukkan dia sebagai buku tunai. Membayar upah pemilik tunai, buku tunai. Okey, 29 Mac menerima sebahagian bayaran daripada koperasi dengan cek. Dapat duit kan? Okey, so buku tunai. Okey, then ulang lagi mendeposit tunai. So masuk buku tunai, ini kita panggil kontra. Dan akhir sekali membayar penggunaan air dan elektrik bagi bulan Mac secara tunai. Kita panggil dia sebagai masuk dalam buku tunai. Okey, untuk air dan elektrik. Okey, ada sebarang soalan? Okey, dah habis dah ni? So maksudnya kita dah tahu mana nak masuk buku tunai ke, jurnal ke dan sebagainya. Ada soalan?